Okay, tolong komen. Alright, tolong komen. Boleh dengar suara ataupun tidak. Sebab saya tak nampak apa-apa tadi. Okay, baik. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Alright, dia delay sikit tadi sebab itulah tunggu juga. Okay, feedback daripada you all kan, sebab bila saya start tu saya tak nampak orang komen dekat tepi, jadi bukan tak nampak yang komen sebelum saya masuk, but bila saya start selalunya akan ada lah orang masuk komen kat tepi, tapi tadi bila saya start tak ada, jadi tu yang saya tanya. Alright, so thank you kepada anda semua yang telah bagi feedback kepada saya, yang mana mengatakan bahawa suara saya boleh didengari dengan jelas, dan thank you juga kepada anda yang semua bagi feedback lah. So hopefully video dan audio semua tidak menjadi masalah. Alright, so petang tadi siapa yang nampak dan siapa yang perasan, sebenarnya saya ada post dekat Instagram menanyakan apakah yang anda ingin saya kongsikan. Okay, saya tanya you all dekat Instagram story. Saya tanya apakah yang anda inginkan, apa yang anda nak saya kongsikan, dan majoriti mengatakan sebenarnya saya assuming lah, sebenarnya ramai yang dekat dalam ni sebenarnya masih lagi baru lah dalam dunia trading, dunia pelaburan saham ni kan. Jadi bila saya perasan ramai yang tanya soalan yang seakan-akan pada pandangan saya ni dia soalan basic. Okay, dia soalan basic yang mengenai saham, yang mana rata-rata semua dia tanya macam berapa modal yang diperlukan, macam mana nak menguruskan risiko, macam mana nak jadi trader kan, macam mana nak jadi trader bila kita sibuk bekerja. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, okay, sebenarnya tuan-tuan dan puan, sejujurnya saya sedang menulis sebuah buku yang mana saya akan kongsikan rutin saya A to Z daripada awal pagi sampailah lewat petang dan malam lah. Sebenarnya saya tengah tulis buku untuk saya kongsikan. Jadi you all nanti bila dah siap buku tu, you all baca je lah. Maksudnya memang saya dah bagi sejibit apa yang saya buat, apa scanner yang saya guna, apa benda yang saya tengok during trading kan, timing saya tengok macam mana, apa benda yang saya cari. Semua saya tengah tulis sebenarnya. Saya tengah siapkan buku tu. Okay. Jadi supaya lebih mudah lah untuk anda jadikan panduan untuk anda. Alright. Panduan untuk anda jadi trader lah in future. Okay, baik. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan, saya akan pick up dulu satu soalan yang ada dekat Instagram, yang mana very basic. Berapa modal yang paling sesuai untuk seorang trader sambilan ataupun part-time traders, yang mana maksudnya dia ni bekerja, you all bekerja, makan gaji, ada yang berniaga, but nak jadikan pendapatan daripada perdagangan saham ataupun pelaburan saham ni sebagai side income. Dan berapa modal yang sesuai, sebab I believe soalan ni tak berapa banyak ditekankan, sebab bukanlah orang tak tanya, orang tanya, cuma tak ramai orang yang mengajar saham dekat luar sana yang tekankan yang modal yang sesuai lah. Sebab kalau you masuk, mesti you akan terasa macam you akan rasa macam ini aku bayar broker je kan, nanti broker yang kaya, aku tak kaya-kaya pun. Jadi bila jadi macam tu, adalah soalan yang macam ni timbul. Okay, saya bekerja, jadi macam mana cara saya nak trade, berapa modal. So saya akan tackle dulu soalan modal, lepas tu saya akan carry forward lah apa yang you boleh buat kalau anda sibuk lah, sibuk bekerja, sibuk berniaga kan, macam mana you nak buat sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau berniaga senang, macam contoh macam Tuan Farhan kan, sambil dalam LRT on the way nak pergi berniaga, boleh buat duit kan. Kadang-kadang dekat tempat dia berniaga pun dia boleh buat duit kan. Kadang lagi cepat daripada saya dia buat duit. Okay, jadi jadi maksudnya sebenarnya tuan-tuan puan, kalau you berniaga by right, you should not have the same issues lah.
Okay. Dan untuk menjawab soalan tu, berapakah modal yang sesuai, saya selalu suka tekankan mulakan dengan modal RM3,000. Okay, mungkin kat luar sana you biasa dengar lah modal RM5,000 baru best. Kan? RM5,000 dia best sikit, you boleh split jadi 2 bila start kali you beli. But saya rasa RM3,000 pun cukup. Sebab kalau RM5,000 you split dapat RM3,000 juga kan. Jadi cumanya bezanya RM3,000 ni you all in lah pada satu saham. You bukanlah pecah-pecahkan kepada beberapa saham. Sebab wife saya sendiri pun bermula dengan RM3,000. Even staff saya pun bermula dengan RM2,000 kan. Jadi untuk menjawab persoalan tersebut, berapakah modal yang paling sesuai, jawapan dia sebenarnya RM3,000. RM3,000 dah memadai. Cumanya lambatlah sikit kan nak orang kata nak achieve you punya goals. Mungkin yalah, kalau you bekerja mungkin sebulan you akan dapat 10%, RM3,000 10% baru RM300 kan. Setakat lepas orang kata apa, lepas duit tol lah kan kalau duduk KL ni. Jadi tolak broker lagi dalam pergi balik dalam RM16 sebab dia akan ambil minimal minimal RM8 kan. RM8 pergi balik RM16. Jadi daripada RM300 dapatlah bawa balik RM280 lebih kan. Okay. Jadi okay, jadi itulah dia sebenarnya. Modal pada pandangan saya RM3,000 dah sesuai. Cuma at the end of the day, berapa banyak, persoalan modal ni dia agak sensitif sebab ada orang sanggup hilang RM3,000, ada orang dia sanggup hilang RM5,000. Kenapa saya cakap sanggup hilang? Sebab bila you terlibat dalam saham ni tuan-tuan dan puan, rugi tu confirm. Okay? Rugi tu confirm. Cumanya, rugi ni confirm. Cumanya untung tu lebih wajib lah. Dan macam mana proses you nak dapatkan keuntungan tu, you boleh tengok balik saya punya YouTube daripada chapter awal sampailah chapter hari ni. Hari ni sekarang dah tak ada chapter dah. Dah tak tahu dah nak cakap macam mana kan. Okay. Jadi itulah dia sebenarnya tuan-tuan dan puan. Modal ni sebenarnya at the end of the day menjawab, you sendiri kena jawab tau berapa banyak duit yang you sanggup hangus. Maksudnya sanggup hangus ni, kalau duit ni hilang, wipe off, you lost 100%. Sebenarnya dalam saham you tak boleh lost 100% melainkan kalau you beli saham yang nak delisted, suddenly delisted lah. Okay. Meaning sebenarnya macam ni. Bila you mula melabur dalam saham, bila you mula nak trading, modal yang you perlukan sebenarnya adalah berapa banyak modal yang ataupun berapa banyak yang you sanggup rugilah. Maksudnya kalau hilang duit tu, kalau hilang RM3,000 tu dia tak mengganggu kehidupan harian anda. Kalau anda hilang RM5,000 dia tak mengganggu duit kehidupan harian. Maksudnya tu bukanlah duit untuk you guna pakai beli susu anak, duit untuk bayar bil, duit untuk orang kata bayar rumah, bayar sewa rumah, orang kata duit makan, duit tol, duit minyak. Maksudnya dia bukan duit tu. Maksudnya you mesti gunakan duit lebihan. Okay. Dan macam mana berapa banyak lebihan yang you perlukan, it's up to you. Sebab saya tak tahu berapa banyak simpanan yang you ada kan. Dan saya pun tak tahu berapa banyak duit yang you ada, duit simpanan you ada, dan berapa banyak yang you perlu simpankan. Okay. Maksudnya modal ni dia terlampau subjektif. Tapi saya suka cakap, saya suka sharekan dengan you all, kalau you nak selesa, start off dengan RM3,000. At least start off RM3,000 lah. But kalau you tak mampu, macam Tuan Khairi Haziq ni, tak silap saya Tuan Khairi ni dia student. Okay, student UiTM. Saya pernah mengajar dia dekat student rasanya. Rasanya saya pernah mengajar dia dekat Segamat kot. Saya tak ingat. Tapi saya tahu dia memang alumni saya. Untuk student, okay, ataupun fresh grad lah, saya selalu galakkan, kalau especially bila fresh grad, try to put aside RM300 per month. Okay, dapat gaji RM300, you terus tendang terajang masuk dekat dalam CDS. Okay, yes, dekat Penang. Okay, maksudnya you dapat gaji fresh grad, you dapat gaji RM300, you put aside. Maksudnya you tahu RM300 ni dah hilang, masuk duduk dalam CDS. Sebab by the end
by the end of the year, okay, by the end of the year, you akan ada lebih kurang dalam 3,600. Nampak tak? Maksudnya, fresh grad, you start letak tepi 300. By the end of the year, you akan dapat 3,600. Okay, you jangan comparekan diri saya ataupun staff yang saya ada. Yang mana saya start ada side income daripada saya universiti sebenarnya. Dan daripada saya belajar, sebelum saya masuk universiti pun saya dah ada side income. Dan even staff-staff saya pun semua ada side income. Okay, jadi you tak boleh compare lah dengan diorang ni apa semua sebab masing-masing ada side income kan. But in general idea, this is general idea untuk anda fresh grad yang bekerja, baru dapat kerja, baru dapat gaji. The best way adalah put aside RM300. Okay, the best way adalah put aside RM300 setahun, you dapat 3,600, then you are ready to go. Maksudnya you beli 300, by the end of the day you ada 3,600. Atau you boleh buat macam ni juga. You masuk 300, you buy one good stocks dengan duit 300. Dan harga saham tu mungkin dia akan naik, mungkin akan turun. So the next month another 300, you beli balik saham yang sama. And another 300 you masuk. And at the end of the year, kan, while saham tu growing, let's say saham tu growing per month 3%. Kan, and then every month you masukkan 300. On average, saham yang bagus dia akan naik on average 3%. 3 to 5%. Jadi you akan dapat pulangan yang lebih, orang kata lebih menarik lah. Okay. Instead of at the end of the year you ada 3,600, you kumpul, at least duit tu dah mula bekerja untuk you. Okay, cuma you akan loss sikit je, you akan ada rugi sikit RM8 lah. Sebab setiap kali you beli 300, RM8. So total at the end of the year you akan ada dalam RM96. Okay, almost RM100 you dah put aside. Maksudnya 3,500. But duit tu akan terbayar balik bila you dah start masuk dekat dalam ni lah. Okay. Jadi kita ambil satu contoh lah. Ni untuk kalau yang fresh grad, yang baru nak mula terlibat dalam saham kan. Jadi sekejap saya buka. Okay, contoh saya masih lagi menggunakan compounding lah. Compounding method. Okay. Sebab dia senang. Benda ni very very simple, very very easy. Okay. And it is free for you to use. Okay. Mungkin you dah muak tengok. Tapi ni lah dia sebenarnya kan. Kalau you tak boleh dapat idea dia lagi. So let's say you start off dengan 300. Okay. And monthly contribution sebab dia pakai monthly contribution. Sekejap. Kalau monthly contribution payah sikit. You nak kena bahagikan 300 dengan 12. Sekejap. 300 bahagi 12. Baik, 300 bahagi 12. Okay, RM25. Fine. Okay. You jangan ni lah. Okay. Sebab dia monthly. Sebab bawah ni dia cakap length of time in years. So anggaplah ini yearly. Maksudnya monthly ni 25 darab 12 you akan dapat 300. So assuming this is year ni adalah monthly lah. Okay. So maksudnya at the end of the year, at the end of the month 300 you akan ada. So length of time years 12. Sebab apa? 12 bulan. Okay, so pulangan on average you akan bawa balik dalam 3%. Okay, dan you compoundkan pulangan tu. Instead of having 3,600, you akan bawa balik 4,600. You untung 1,000, letting the money works for you. Okay, you ada extra RM1,085.34. Dan you tolak broker, kan, you ada 900 extra. Ataupun RM85 ni adalah duit broker, kan, and you ada RM1,000 extra. Ni cara sebenarnya untuk fresh grad buat duit. Okay. Ya. 3,000 satu counter. 3,000 eloknya satu counter. Tapi kalau you nak selesa, start lah dengan modal 5,000.
Kan? Sebab soalan benda ni dia sangat-sangat subjektif sebab saya tak tahu you punya financial situation, financial you sekarang dekat mana. Okey, sebab by right saham ni adalah step yang ketiga dalam pengurusan kewangan. Sebab first thing first you kena dapatkan income, lepas you dapatkan income you kena manage you punya income, lepas you manage punya income baru you expand you punya income. One of the way to expand your income is through investment. Okay, jadi tu sebab saya tak tahu you punya tahap kewangan sekarang dekat mana. So it's up to you dekat mana you rasa selesa untuk you mula melabur. But this is one of the best way lah untuk fresh grad mulakan. Okay, even staff baru saya pun dia mulakan macam ni dah 20% babe dia punya untung. Okay, baru 2 bulan dah 20% kan. Cuma 20% ni dia dah averaging lah. Dia averaging up. Averaging up ni apa? Ni method lain pula lah. Okay, but apa yang dia buat sebenarnya tuan-tuan puan, saya tak ajar dia pun. Cuma saya tanyalah dia ada CDS ke tak, dah buka CDS ke tak apa semua kan. Sebab kadang-kadang bila dia masuk office dia tengok saya tengah live pagi-pagi dengan investors masa kelas punya student. Jadi dia tanya saya live buat apa semua, jadi saya ceritalah. Sebab dia jaga bahagian hoki. Okay, dekat company dia jaga bahagian hoki. Jadi tu yang dia tanya. Saya cakap okay, aku tak nak ajar kau, tengok YouTube je. And dia tengok YouTube je. Dan dia tak ada tanya saya apa-apa. Cuma saya je tanya, kau dah ada CDS ke? Berapa banyak? Kau dah mula trade ke? Saya just tanya soalan-soalan macam tu je. And saya tanya, so far dah 2 bulan, how's your performance? Okay lah, average. Sebab dia buat averaging up kan. Dia cakap roughly dalam 20%. Fresh grad, tuan-tuan perempuan. Okay? Fresh grad. Bukan susah sebenarnya. It's just that you need to find one really good stocks. Okay, kena cari satu saham yang super power, yang super best lah. Untuk bagi you pulangan at least 3% a month. Itu saya tunjuk tadi 3% a month. Kalau 5% a month, tak mustahil 5% a month. Sebab VS on average, dia akan bagi you pulangan sebanyak 5% a month. VS Inari tak masuk lagi. Maksudnya modal ni you nak mula, it's up to you. Untuk fresh grad saya cadangkan method yang saya share tadi. But kalau you dah bekerja, probably you dah stable kan, you ada simpanan lebihan sikit, try to start dengan 3,000 ke 5,000. Jangan masuk 10,000, 20,000. Unless kalau you dapat ESOS atau ESOS kot. Unless kalau you dapat ESOS ke atau you dapat bonus dalam bentuk saham ke daripada company you, mungkin company you kerja tu listed kan. So you jual lah separuh kan, you jual separuh, dapat duit, start lah labur dengan duit tu, trading dengan duit tu, duit yang ada, yang you masih pegang lagi daripada company you bagi tu, you layan je lah kan. Okay, faham tak? Clear? Baru habis satu bahagian ni. Okay, baru habis satu bahagian kan. Baru 20 minit. Dah habis baru satu bahagian 20 minit je weh. Satu bahagian cerita pasal modal je, belum cerita lagi pasal risk to reward kan. Sebab ada yang tanya saya, kenapa setiap kali saya beli asyik rugi je. Dia ada beberapa faktor lah antara kenapa setiap kali you beli you rugi. Okay, dia ada beberapa faktor, yang mana antara faktor utama, yang pertama adalah anda beli saham-saham murah. Okay, anda beli saham-saham yang murah. Okay, tu antara salah satu faktor lah. Yang faktor yang kedua, you terlampau dengar biawak-biawak yang ada dekat luar sana. Ataupun saya pernah nampak orang komen biawak tu apa benda. Biawak ni terms yang saya suka pakai, ataupun dekat office ni suka pakai, yang mana orang kata bisikan syaitan ni rojim ni lah, ataupun anasir-anasir luar yang cuba mempengaruhi anda. Okay, mungkin you terbaca dekat website ke kan, sebab yelah sekarang ni banyak website yang berkongsi mengenai saham apa semua, but at the end of the day you have to pick the right one, you have to choose the right one. You tak boleh ambil apa yang you nampak terima bulat-bulat. Okay,
Faham tak? Maksudnya you tak boleh terima bulat-bulat. You kena study juga. At the end of the day, you kena study balik. You tak boleh ambil bulat-bulat apa yang dia sharekan, apa yang dia kongsikan dekat luar sana, ambil dan you buat. No, it doesn't work that way. Okay, but apa yang you boleh lakukan adalah you kena study lah. Right? Maksudnya you try to avoid biawak-biawak yang ada dekat luar sana. Antara biawak ni yang ada dekat luar sana, you know certain blog, certain websites yang ada dekat luar sana kan. And sometimes mungkin you join Telegram group ataupun you join mana-mana Facebook group, sebab sekarang ni saya nampak banyak Facebook group saham. Probably you join banyak lah, mungkin antara faktor-faktor mungkin you nampak bisikan-bisikan biawak daripada page-page saham yang ada dekat Facebook yang share mengenai certain saham. Okay, mungkin niat mereka share tu adalah untuk you baca dan hadamkan, tapi you take that as a buy call, you beli and you lost. Lepas tu you tak tahu nak salahkan siapa kan. Lepas tu meroyan dekat Twitter macam ada artis tu kan. Maksudnya tuan-tuan dan puan, bila you nampak benda-benda yang dikongsikan dekat apa ni dipanggil, benda-benda yang dikongsikan dekat Facebook, dekat mana-mana social media yang you terbaca, dekat surat khabar, even surat khabar pun, you kena baca dan you kena hadam dan you kena proseskan sebelum you buat keputusan jual beli. Sebab apa? Sebab proses jual beli you adalah keputusan jual beli adalah atas tangan you all. Sebab you yang ada password, duit adalah duit you all. Jadi tolong. Okay? Jadi tolong hadam dulu. You baca, you hadam, you study, try to dig deeper. Tak faham boleh rujuk YouTube secara percuma babe, saya bagi. Rujuk dekat YouTube secara percuma kan. Kalau tak tahu nak tanya siapa kan? Bolehlah PM saya punya page. Tapi saya akan jawab sebelum saya live lah, saya akan jawab soalan-soalan yang mengenai you punya saham. Mungkin you dah terlepas bas kan. Sebab apa? Sebab I have my priorities. Saya akan utamakan Student Investors Masterclass yang mana selalunya kalau during the day diorang tanya pasal saham, yes, saya akan jawab immediately. Probably kalau boleh saya akan cuba jawab sebelum jam 4 petang. Okay, sebab yelah tak nak mereka terlepas bas lah. Sebab yelah diorang student yang dijaga kan. Sebab Investors Masterclass macam saya cakap, dia lebih kepada bimbingan. Okay, saya bimbing you all untuk go through satu journey lah. Okay, ya, ada juga yang tanya Investors Masterclass ni berapa ramai yang profit. Frankly speaking, more than 90% yang profit. More than 90% mula dengan modal, sekarang ni dia profit more than 90%. Yang tak profit tu sebab apa? Sebab kadang-kadang emosi terganggu kan, kadang-kadang rush buat keputusan. Jadi more than 90% buat profit. But kena faham, bila cakap more than 90% profit, maksudnya dengan modal yang dia ada sehingga hari ni duit dia berkembang. Ada yang berkembang sampai 200%, 300%, ada yang berkembang 40%, 30% after 2-3 months. But tu saya cakap, dia adalah proses, dia adalah journey. Bukan semua orang sama tuan-tuan dan puan. Jadi untuk siapa yang nak tahu Investors Masterclass berapa persen yang untung, sebenarnya more than 90% yang untung. Okay, alright. So untuk apa lagi tadi point dia? Astaghfirullahalazim, lupa pula. Jadi berbalik kepada point yang saya nak share tadi, risiko. Okay, maksudnya bila you lost, antara faktor utama sebab you terlampau dengar cakap orang luar. Okay, you terlampau dengar cakap biawak-biawak ni lah yang ada dekat luar sana. Kadang-kadang diorang share diorang punya profit dekat Facebook page, dekat diorang punya Facebook, Instagram lah, kat Telegram lah, diorang share profit. You kena faham, bila dia share profit, yes, niat diorang adalah, niat mereka ni lebih kepada untuk inspire, mengatakan bahawa daripada saham you boleh buat duit. Tapi you jangan pula anggap yang diorang share tu, keuntungan tu, you baru nak masuk. You kena faham, dia dah kat dalam, dia dah nak jual. Dia dah nak jual, you jangan beli. Okay, dia dah nak jual, you jangan beli sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okay, apa you boleh buat adalah cakap kat dia tahniah je. Syukur, Alhamdulillah, tahniah, profit. Kalau nak tanya, lepas ni nak beli saham apa? Cuba tanya. Tengok kena marah tak kena marah. Kan? Okay.
Dia macam tu. Okay. Dia macam tu sebenarnya tuan-tuan dan puan. Right. So risiko at the end of the day, kenapa you selalu lost? One of it, you terlibat dengan saham murah. Yang kedua, you terlampau dengar biawak-biawak yang ada dekat luar sana lah. Alright, so tu antara faktor-faktor yang selalu menyebabkan you rugi. Sebenarnya itu adalah faktor yang terbesar lah. Yang ketiga, you tak buat homework. Yang ketiga, you rugi sebab you tak buat homework. Okay, kalau you buat homework, you takkan rush untuk buat satu-satu keputusan. Even saya, untuk saya beli saham pun, saya make sure at least saya tahu dia business dia buat apa. You tanya student investors masa kelas. Kalau dia minta saya komen, saya akan komen benda teknikal sahaja. Kalau saya komen satu-satu saham daripada sudut pandangan teknikal, dia orang tahu. Saya tak tahu pun background company tu apa. I don't study the fundamentals. Meaning, saya takkan beli pun saham tu. Tanya dia orang. Student investors masa kelas, ada ramai kat sini. Okay? Tanyalah. Student investors masa kelas ada malam ni kan. Macam Tuan Farhan. Tadi saya nampak ada beberapa lagi tadi saya nampak. Okay? Jadi tapi yang nampak aktif komen Tuan Farhan seorang je ni. Okay? Maksudnya ada lagi ni. Okay, saya ada 100 lebih student lah yang join program Investors Masterclass. Yang okay, you boleh tanyalah. Sebenarnya kalau diorang tanya, tadi saya nampak Tuan Faizal. Lepas tu dah tak nampak lah. Tak komen. Saya kalau saham yang saya tak study fundamental, saya tak tahu bisnes dia apa, saya tak akan beli. Walaupun saya nampak dia solid, cukup syarat daripada segi sudut pandangan teknikal dia tu. Yes, breakout, ada candlestick yang super power kan, ada volume, ada minat belian. But saya takkan masuk kalau saya tak tahu business model dia. Tu Tuan Zulkifli, ni masuk, Cik Puan Suryati, Cik Puan Mas, semua masuk dah nampak. Maksudnya, diorang tanya saya, kalau saya tak tahu business dia apa, saya takkan beli. Diorang tahu saham apa yang saya beli. Sebab bila live petang, saya bukan macam orang lain. Okay? Dah beli baru bagi tahu saham apa yang boleh beli. Kadang-kadang saya share chat, diorang beli dulu daripada saya. Sebab diorang ada daripada kalangan diorang ni yang full time trader. Okay? Alright. Ada kalangan diorang ni full time trader. Kadang contoh macam tengah hari tadi, saya share satu chat, saya cakap, saya share je, saya tak cakap boleh beli saham tu sebab saya pun menantikan untuk beli. Okay? At the end, diorang rembat dulu harga yang saya share. Sebab dia cakap, momentum tengah cantik apa semua. Sebab dia mengadap, saya tak mengadap. Saya tunggu satu harga yang untuk saya beli. Yang mana last kali memang ditutup pun harga tu, saya beli harga tu. Jadi, maksudnya apa kat sini tuan-tuan dan puan? Risiko tu masing-masing. Saya share saham apa yang saya study, apa yang saya nampak dengan diorang dekat dalam grup. Yang buat keputusan beli diorang. Saya tak beli lagi. Saya tak macam orang lain kat luar. Hanya share chat bila mana saya dah untung. Tak, saya bukan macam tu. Dalam masa kelas, diorang beli lagi awal. Boleh tanya diorang. Ada yang beli dekat RM6, saya beli dekat RM8. Macam. Bagi orang lain beli dulu, baru kita masuk. Maksudnya saya tidak akan manipulasi anda dan saya tak akan memanipulate market lah sebenarnya. Sebab sebenarnya salah di sisi undang-undang. Okay, itu sebab orang yang ada lesen, dia tak boleh bagi buy call. Sebab apa? Sebab salah di sisi undang-undang. Sebab takut anda memanipulasi pasaran. Takut you beli dulu, lepas tu you, yelah kalau you ada lesen, you ada clients bawah you manipulate orang kan. You, let's say bawah you ada 100 orang, 100 orang ada 5,000, 100 kali ni tak 500,000, sekali tekan harga yang sama tak mencanak naik satu saham tu kan. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan, sebenarnya benda tu salah. Maksudnya you are manipulating the markets, which is wrong. Dan apa yang saya buat, sebenarnya saya just share supaya mereka semua standby. Dan keputusan, ada pun yang tak beli daripada 100 orang yang dalam grup tu. Yang beli I can say tak sampai 10% pun. Sebab mungkin dia tak study saham tu. Yang beli tu mungkin dia full time trader. Jadi dia sempat study, tengok belik dulu. Apa yang dia buat kan. Dia orang dah untung, ada yang dah jual pun. Sebab saham tu dia pergi sampai RM1.12. Ada yang dah jual. Untung, saya tak untung lagi. Kan? Maksudnya macam tu lah. Kan? Timing masuk berbeza-beza. Maksudnya risiko
masuk tu berbeza-beza. Saya masuk pada satu harga yang saya nak. Kenapa saya masuk kat RM8? Diorang boleh berani masuk kat RM6. Sebab saya nak memastikan bahawa harga tu betul-betul ada momentum untuk naik ke atas. Tapi saya tak ada masa untuk mengadap. Jadi saya hanya set alert. Dia hit harga ni dekat TradingView, saya set alert. Jadi naik dekat notification dekat phone. Oh, dah naik, baru saya beli. Saya share dengan diorang dalam pukul 11 lebih sebelum pukul 12. Saya beli, tuan-tuan dan puan, 3 petang. Okay? Jadi maksudnya risiko tu you all sendiri yang tentukan. Saya masuk sebab saya tak ada masa nak monitor. Tapi kenapa saya masuk dekat lewat sikit? Sebab at least saya yakin dan confident, yes, dia dah breakout, ada momentum untuk dia naik ke atas. At the end of the day is how much you are willing to lose. Okay, sebab ada juga soalan tadi dekat Instagram, dia tanya macam mana nak kira buat cut loss. Sebenarnya it's up to you. Okay, siapa yang pernah join saya punya program, tak kisahlah mana-mana program dengan penganjur yang sebelum, yang lama, dengan penganjur lain ataupun dengan saya punya team sendiri, saya akan selalu cakap macam ni lah. Even dekat YouTube pun saya ada cakap, kalau you nak cari dekat mana you cut loss kan, dekat mana risiko you nak kira, you sentiasa tanya balik diri you. Sentiasa tanya balik diri you, sanggup tak aku rugi banyak ni? Sanggup tak aku rugi 500? Sanggup tak aku rugi 300? Sanggup tak aku rugi 5%? Sanggup tak aku rugi 10%? Sebab saya punya risiko dengan anda punya risiko tak sama. Dah lain-lain. Okay? Faham tak? Sebab cara kira cut loss, dia subjektif. Dia bergantung kepada modal yang anda ada, bergantung kepada saham yang you all nak beli. Adakah anda beli saham murah ataupun anda beli saham yang steady? Kan? You tanya student investor semasa kelas, kadang-kadang saham RM4 pun saya boleh rempit tau. Maksudnya apa? Sebab saya punya risiko dengan anda punya risiko tak sama. You kena faham benda tu. Meaning, selalunya bila you nak beli, you tanyalah dia orang bila you nak beli saham, pastikan anda tahu dekat mana anda sanggup rugi, berapa banyak you sanggup rugi. Tu je soalan dia. Dia akan membantu you buat stop loss. Secara teknikalnya macam mana you nak letak you punya cut loss ataupun you punya stop loss, boleh refer lah saya punya YouTube sebelum ni. Okay, you boleh refer YouTube yang saya ajar secara teknikal. But saya kadang-kadang pun saya tak guna secara teknikal sangat sebab bekerja kan, sibuk. Sometimes everything through phone je. Jadi apa saya buat, saya just ambil congak, kira paling dekat. Okay, sekarang harga RM8, aku punya stop loss RM1 lah. RM1 ni psychological number. That is how I work. Dan so far, yes, selamat. As long as you ada cut loss, you ada stop loss punya area, you selamat with you all. Tak kisahlah you letak kat mana. Saya selalu ambil congak je, ambil round numbers. Okay? Okay, saya selalu ambil round numbers. Saya selalu ambil round numbers lah, supaya mudah untuk saya. Okay, let's say saham ni RM4.65. Saya punya stop loss ambil lah RM4.50. Macam tu je saya buat stop loss saya. Kenapa RM4.50? Kan jauh 15 sen, babe. 15 sen daripada RM4.50 tu berapa persen baru? Baru berapa persen? Cuba kira balik. Tak sampai 10%. Kan? Maksudnya cara paling mudah untuk you letak stop loss untuk anda yang bekerja kan. Janji ada stop loss. Tak kisah kat mana you nak letak pun. Saya suka ambil round numbers. Ni kalau beli saham 20 sen, 2 sen tu dah 10%. Tak ke barai. Lepas tu menangis hujung bujur katil, salahkan orang. Yang pergi beli saham 20 sen tu kenapa? Cuba dengar saham-saham yang saya beli. Beli RM8, stop loss RM1. Beli RM4.63, stop loss RM4.50. Nampak tak? Ada saya cakap, saya beli 24 sen, stop loss 20 sen. Itu dah 20% rugi.
Macam mana tu contohnya? Contohnya round numbers ni. Contoh round numbers ni adalah RM1, RM1.50, RM1.20, RM1.10. Okay? Sebab apa? Sebab kenapa saya boleh ambil macam tu? Saya kira congak macam ni. Contoh RM4.65, RM4.63, RM4.50 lah aku punya stop loss. Sebab apa? 13 sen. 13 sen berapa persen je? Cuba you kira. 13 sen daripada RM4.60, I think dalam 2-3% je risiko you. Cuba try. RM4.63. Okay, jap. 13 sen bahagi RM4.63, 2.8% je pun. Ada orang ambil by percentage. Macam saya. Kalau saya malas habislah malas nak kira percentage, saya ambil round numbers. Maksudnya you kena fleksibel lah. Ada orang dia skema ambil 10%. 10% selalunya untuk saya punya hope. Saya ada hope analysis juga macam you all. Sebab saya pun manusia. Saya pun ada emosi. Jadi saya pun ada hope. Jadi bila saya ada hope, tuan-tuan dan puan, tu sebab saya, bila contoh saya beli RM4.63, tiba dia start jatuh RM4.50, tak nak cut. Let lu baru 2%, baru 3% loss kan. Saya risk kita at least 10%. Sebab apa? Sebab saya pun manusia, tuan-tuan dan puan. You need to be flexible lah. Okay, you need to become flexible. Right, that is how you manage you punya risk. Alright. Dan satu lagi soalan yang selalulah, ni memang soalan trader-trader barulah kenapa saya asyik loss? Kenapa asyik loss? Garu kepala jap. Kenapa asyik loss Kenapa asyik loss? Susah ni nak jawab ni. Sebab you dengar cakap orang kot. Okay. Sebab you dengar cakap orang. Okay, satu lagi mungkin sebab kenapa you lost, mungkin sebab you tak study, you tak buat homework. Macam saya tadi, saya dah kupas. Dan mungkin you beli saham-saham yang spekulasi. Okay, so you beli saham-saham yang spekulasi lah. You tanya student investors masa kelas, saya dah share dengan dia orang petang tadi. So far, setakat bulan 12 saya tak ada loss lagi. 7 kali trade, 7 kali untung. 100% lagi saya. So far lah, record bulan ni masih 100%. Kalau you tengok saham-saham yang saya pilih, semua bukan saham-saham spekulasi, bukan saham-saham yang ramai orang sibuk kejarkan dekat luar sana. Orang semua sibuk vaksin 2, 3, 4 hari ni kan. Saya buat tak tahu dengan saham vaksin. Diorang tanya vaksin macam mana? Entah. Tu jawapan saya. Tapi buat duit macam mana tu? Macam mana kira tu? Saya tak ikut pun apa orang cakap. Orang sekat luar sana vaksin. Healthcare. Glove limit up. Saya tak beli pun. Saya tak beli saham-saham yang orang cakap kat luar tu. Tapi saya beli saham yang macam mana, tuan-tuan puan? Saham yang saya study je. Saham yang saya faham. Saham yang saya tak faham pergerakan dia. Contoh Solution. Okay, Solution saya dah tak boleh baca sebenarnya pergerakan dia. So saya tak tahu apa nak buat dengan Solution. Tu satu contoh. Yang kedua, Bintai pun saya tak tahu. Saya dah tak faham. Saya dah untung 2 kali dekat Bintai. Lepas tu dia naik dan terus naik. Saya dah tak faham. Benda yang saya tak faham, saya ignore, saya abaikan. Kenapa benda yang tak faham you sibuk kejarkan lagi? Kan ada 900 saham yang ada dekat bursa. Dan ada 600 lebih ataupun 700 kot, saya tak ingat dah berapa yang patuh syariah. Okay, last I check ada dalam 700 lebih kurang lah. Dalam 700 yang patuh syariah. Why you sibuk juga dengan satu saham tu juga? Okay, kan banyak lagi saham. Sehari, contoh macam hari ni ada 500 lebih saham yang naik. Ada 500 lebih babe saham yang naik. Tapi saham yang naik yang you tak boleh faham tu jugalah yang you kejar. Okay? Alright. Dan soalan yang last lah saya akan jawab.
Macam mana nak recover daripada loss. Ni pun sebenarnya saya pernah share. Okay, mungkin tak sampai lagi kot topik yang saya share dekat you all. You dah tengok kat YouTube tapi mungkin tak sampai kat tajuk tu lagi. Macam mana cara nak recover loss yang besar dengan selamat tapi dalam masa yang singkat. Soalan cepu cemas. Soalan apa? Soalan cepu cemas. Macam mana nak recover loss yang besar dengan cara paling selamat dan dalam masa yang paling singkat. Soalan cepu cemas. Boleh buat panik, babe. Okay. Jawapan dia, lepas you lost, tak kisah berapa banyak you lost. The answer is, you jangan trade. At least seminggu. Jangan tekan button buy dalam masa seminggu lepas you lost. Sebab the chances of you making more losses much more higher. Sebab bila you tanya soalan macam ni, meaning you ada satu emosi yang dalam diri you, you nak balas dendam, you nak cepat dapat untung. You nak cepat dapat untung. Okay? You kena rehat seminggu. Sebab apa? Supaya you punya emosi reda, you lupakan perkara yang lepas. You lupakan emosi. Sebab bila you lost, you terus nak tekan buy, you akan lost lagi. You akan lost lagi, you akan lost lagi, you akan lost lagi. Right? There's no such thing yang bila you lost duit besar, you boleh recover dengan cepat. You boleh recover dengan cepat, syaratnya you kena tunggu seminggu lepas tu. Bukan the same day, bukan the next day, bukan tulat, bukan lusa, bukan tulat. You kena rehat seminggu dulu. Lepas seminggu, baru you boleh start to plan out. Lepas you dah jadi waras sikit, you dah boleh susun strategi ataupun you dah susun tacticals macam mana you nak recover you punya loss. Okay? Macam mana you nak start to recover your losses. Sebab selagi you memikirkan macam mana nak recover you punya loss, selagi itulah hidup you tak aman. Selagi itulah hidup you diganggu. Selagi itulah ada benda yang berbisik dekat dalam kepala otak tu. Okay? Nampak Tuan Farhan dia komen kat situ, revenge trade bahaya sebab dia pun pernah lost 3,500 dekat counter Notion sebab dia nak revenge. No, you cannot revenge trade. You kena ambil cuti seminggu. Jangan buka langsung you punya account selama seminggu. So bila you dah stable kan, you dah mula waras balik, you dah tenang, dan you start to susun balik you punya strategi. Okay? Mungkin you lost tu mungkin 20% daripada you punya capital. 20% daripada you punya capital, let's say you 5,000, you hilang 2,000 sebab ada dekat dalam investors masa kelas yang macam tu. Okay? Ada few people dalam investors masa kelas yang macam tu, yang mana dia kena restart balik susun balik. So macam mana dia nak dapat balik that 2,000? Sebab 2,000 daripada 3,000 dah lain dah percentage dia. Sebelum ni 20%. Now 50%. More than 50%. 2,000 daripada 3,000, you nak dapat balik 2,000 tu dah lebih daripada 50%. Maksudnya dia dah tak sama dan you akan mengalami kesukaran sebenarnya untuk you dapat. Probably paling cepat you boleh dapat daripada you punya loss untuk you recover. Paling cepat probably dari 3,000 nak jadi balik 5,000 probably sebulan. Tu paling cepat Itu pun kalau you boleh stable you punya emosi. Kalau stable, kalau tak stable. Sebab apa? Sebab 2,000 daripada 3,000 you nak dapat balik almost 100%. Okay, tu dah 70%. Lebih kurang 77%. Somewhere there. Okay, 70% ambil cincai kira kan. 70%. You meaning dengan modal 3,000 you nak recover balik that 20% loss, you need to get 70% return. 70% return you nak dapat dalam masa sebulan bukan senang tuan-tuan dan puan.
Tu sebab sangat-sangatlah saya tekankan tolong jaga risiko. Ini dah 20% loss barulah tanya apa saya nak buat. Jawapan saya memang standard je jawapan dia. Jual je lah, nak buat apa lagi? Apa benda lagi boleh buat? Jual je lah. Faham tak? Maksudnya you kena jaga risiko lah. Okay? You jaga risiko. 2000 bukan 20% tu 40%. Salah kira. Okay? Salah kira lah. So 2000 tu 40% loss. Kalau 20% loss, you hilang 1000. So 1000 modal you 4000. Yes, you macam relax sikit lah. You perlukan return dalam 25% ke 30%. Okay? Untuk you recover balik. So 20% a month is sangat-sangat logical. Sangat-sangat boleh sebenarnya. Okay? Kalau you baru hilang 20% sebenarnya masih okay. But if you dah lost 40%, sakit babe. Tapi make sure you lost 10% je. Saya suka letak loss saya 10% je. Saya tak nak loss lebih banyak daripada tu. Alright? 10% je. Saya letak 10%. Kalau 10% cukup lah. Keluar. Habis lah. Cari saham lain. Sebab apa? Sebab bila you trade, bila you trade, benda yang paling penting adalah you punya capital, you punya cash. Itu yang paling penting. Okay? So, saya nak wrap dekat sini yang mana apa yang you boleh belajar daripada perkongsian saya pada malam ni. Untuk you start trade, modal yang you perlukan adalah mengikut you punya kesesuaian diri. Maksudnya mengikut kemampuan diri you. Meaning benda ni terlampau subjektif. Maksudnya you need to know your ni lah, you punya affordability, berapa banyak yang you mampu. Okay. Dan yang kedua, apa yang you boleh pick up adalah risiko you lah. Right, sebab risiko ni sangat-sangat penting, sangat-sangat important. Sangat-sangat penting, sangat-sangat important. Sebab dengan risiko ni lah you boleh manage you punya keuntungan afterward. Sebab macam saya kongsikan tadi, kalau you manage you punya risk properly, kan, kalau you nak recover tu lebih cepat. Berbanding kalau you menangis hujung bucu katil, lepas tu guling-guling tak tahu nak buat apa kan. You tak tahu nak buat apa, lepas tu loss you jadi 50%, 40%, you lagi susah you nak recover. But at least kalau you letak 10% you punya risk, you akan lebih selamat lah. Okay, you nak recover tu lebih cepat. Dan last kali apa yang saya kongsikan pada malam ni adalah apa last kali? Last kali saya share pasal risk tu lah. Last kali kalau you dah lost, there's no such thing as quick untuk you cepat recover. It takes at least about a month untuk you recover you punya loss tu balik. Okay, jadi benda tu normal. Tu sebab ada pepatah yang kat sana dia mengatakan bahawa try to cut your losses short and let your profit run. Okay, tu pepatah yang ada dekat luar sana lah. Okay, cut your losses short and let your profit run. Jadi tu 3 perkara yang saya sharekan dan nasihat saya untuk trader-trader yang baru. Jadi jika anda ada belajar sesuatu yang baru, tolong komen dekat bawah kan. Ya, saya belajar sesuatu yang baru pada malam ini. Alright. So yes, that's all untuk saya dan untuk you all daripada saya pada malam ini. Dan hopefully I'll see you again tomorrow. Okay, tomorrow dan saya akan kupas mengenai tajuk lain pula. Macam mana swing trading. Swing trading sebenarnya saya dah pernah ajar. Apa nak screen lah tu saya dah tulis dalam buku. Nanti tengok je lah dalam buku tu. Modal dah, macam mana nak kira cut loss dah. Trading journey pun saya dah pernah share dekat YouTube. Money management pun dah ada dekat YouTube. Macam mana nak sustain dalam saham. Macam menarik juga ni. Saya nak mungkin esok lah kot. Okay, saya akan share mengenai tajuk how to sustain dalam stock market lah. Okay, saya akan share tajuk tu lah esok. Alright, macam mana nak sustain dalam stock market. Alright,
Lepas tu ada lagi satu tajuk sini, dia lebih kepada benda technical, false breakout. Okay, tu nantilah next week lah saya cerita macam mana you nak identify false breakout dan macam mana you tak boleh identify sebenarnya false breakout, but how you can avoid false breakout, yes, I can share with you lah. Okay, maksudnya how to avoid false breakout. So next week saya akan share tajuk tu, jadi saya kena tulis siap-siap sebelum saya lupa. Okay, how to avoid false breakout. Okay, so esok malam tajuk macam mana you nak sustain lah in the stock market. Next week, first topic for next week, how to avoid false breakout. Alright, thank you. So itu sahaja daripada saya untuk malam ni, dah pukul 10. Cukup, dah sejam lah, 45 minit lah sebenarnya. Okay. Okay, so yes, that's it, that's all daripada saya untuk malam ni. Dan kalau you ada apa-apa nak tanya mengenai investors masterclass kan, sebab misi confirm ada punya yang tanya ni, you just boleh contact saya punya team je lah, right? Ataupun you boleh just PM saya punya personal pula, you boleh DM saya punya IG ataupun message PM saya punya ni lah, Facebook. Right, so that's all daripada saya, dan hopefully you learn something, and thank you for watching my live session for tonight. Walaupun tak seberapa banyak kan, topik dia macam biasa-biasa je, but hopefully it will give you an impact as a trader. Dan that's all daripada saya, dan have a good evening, selamat malam, dan itu saja daripada saya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.